Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya perkataan Bakkah yang bermakna Makkah yang disebut di dalam Al-Quran. Inna awla baitin wud'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadat bagi manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Al-Imran ayat 96. Perkataan Bakkah telah dipinda di dalam Taurat kepada perkataan Bakkah seperti yang disebut di dalam Mazamir Daud. Mazamir Daud orang Yahudi. Maksud dia, kebaikanlah bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu. Jalan-jalan ke rumahmu berada di hati-hati mereka. Mereka melalui lembah Bakkah. Mereka menjadikannya sebagai tempat terpancarnya mata air. Ensiklopedia Yahudi, iaitu Qamuh, istilah bahasa Yahudi yang terkenal, telah menterjemahkan perkataan Bakkah dengan makna lembah yang tidak berair. Tidakkah bermakna negeri Mekah yang tempat lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taurat yang dipinda itu juga telah meninggalkan nas yang dilupai oleh mereka untuk memindanya. Di antaranya di dalam kitab Tasniyah. Tasniyah ni kitab orang Yahudi, seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tuhan kamu mengutuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga. Kamu hendaklah mendengarnya. Yang dimaksudkan saudara itu ialah bangsa Arab, kerana mereka adalah bersaudara Bani Israel, kerana masing-masing berasal daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Injil Yohana terdapat suatu kenyataan. Nabi Isa telah berkata kepada Hawariyin, Hawariyin ialah sahabat-sahabat Nabi Isa, sesungguhnya aku mempunyai banyak urusan untuk aku nyatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak boleh memikulnya sekarang. Adapun bilakah datangnya roh yang sebenarnya, ia menunjukkan kamu kepada semua kebenaran, kerana ia tidak bercakap bagi pihak dirinya. Bakkah semua yang didengar ia, bahkan semua yang didengar ia akan memperkatakannya, dan ia memberitahu kepada kamu perkara-perkara yang akan datang. Begitulah juga dengan Injil-Injil yang lain, walaupun telah dipinda dan bertukar menjadi manusia, tetapi tetap melaporkan sindiran tentang zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa cerita zahir Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Di antaranya perkataan Bakkah disebut dalam Taurat. Bakkah mengikut tafsiran bahasa Yahudi lembah yang tidak ada air. Quran mengatakan wadin ghairi dhi zar'in. Inna awla baitin wud'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakah. Dalam surah Al-Imran, bi Bakkah mubarakah. Bakkah dengan makna lembah yang tidak ada air. Quran mengatakan wadin ghairi dhi zar'in. Dan Taurat menyebut akan lahir daripada anak beranakmu, iaitulah bangsa Arab. Bahasa Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Bani Israel berketurunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam, di mana Ismail dengan Ishaq adik-beradik. Daripada Ishaq lahirnya bangsa Yahudi, daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Tuhan lahirkan Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, dengan Tuhan perintahkan Ibrahim alaihi salam supaya meletakkan Ismail di bumi Mekah yang kering dengan perintah daripada Allah Ta'ala.
Maka Ibrahim dengan perintah Allah meletakkan Ismail bersama dengan ibu dia Hajar di Makkahul Mukarramah, Mekah yang dimasukkan lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada air, dan terpancar daripada air, iaitu telaga Zamzam. Telaga Zamzam dipancarkan oleh Allah di bumi Mekah yang kering itu, airnya tak kering sehingga hari ini. Ini disebut dalam kitab agama Yahudi, disebut juga dalam kitab agama Kristian, menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Kepada kita orang Islam, meyakinkan kita lagi kepada Islam. Kepada orang Yahudi dan Kristian, mereka sepatutnya masuk Islam. Sepatutnya mereka masuk Islam. Mereka lebih wajib masuk Islam, kerana mereka sudah tahu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hakikat tersebut yang menyebabkan seorang padri yang bernama Ibrahim Khalil Philip dari negeri Mesir, setelah beliau mengkaji Taurah dan Injil, walaupun telah dipinda di samping mengkaji Al-Quran, maka beliau telah dipancari taufik dan hidayah daripada Allah, lalu memeluk Islam. Beliau kemudian menukar namanya kepada Ibrahim Khalil Ahmad. Moga-moga banyak lagi orang-orang yang sepertinya insya-Allah masuk Islam. Terdedah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun dah, seorang padri Kristian Ortodok Mesir, nama dia Ibrahim Khalil Philip. Dia buat kajian sungguh-sungguh. Dia kaji sungguh-sungguh. Satu riwayat mengatakan seorang padri juga mengkaji firman Allah Ta'ala, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Ini ayat Quran. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Saina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah yang aman. Tuhan bersumpah dengan buah tin dan zaitun, iaitulah buah yang banyak tumbuh di bumi Palestin. Di bumi Palestin, bumi tempat lahirnya Nabi Isa AS, di Palestin. Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina, tempat Nabi Musa bermunajat. Turi Saina terletak di semenanjung Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Mengapa Tuhan sebut tiga dalam sumpah dia dalam surah Wat-tin wa zaitun wa turi sinin? Dia kaji. Mengapa? Dia dapati ini adalah tiga agama samawi, tiga agama langit, semuanya satu, iaitu Islam. Semua Nabi ini Islam, berakhir dengan Nabi Muhammad SAW, menyebabkan padri ini masuk Islam. Termasuklah padri yang kita baca, Ibrahim Khalil Philip. Dia dari Mesir. Dia kaji Quran, kaji Taurah, kaji Injil, masuk Islam. Bahkan ada yang kaji lagi, pasal apa orang Kristian sambut hari Christmas, bulan 12, 25 hari Christmas, hari lahir Nabi Isa, ataupun 1 Januari tahun Masehi lahir Nabi Isa. Sedangkan diriwayatkan Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Dilahirkan di Palestin. Nabi Isa dilahirkan waktu musim panas. Waktu musim panas. Dilahirkan waktu musim panas. Waktu musim panas mengikut peredaran tahun Masehi tak kena. Musim panas ni bukan bulan Disember, bukan bulan Januari. Musim panas bulan Jun. Pada masa Siti Maryam nak melahirkan Nabi Isa, malaikat suruh nak Siti Maryam katuk batang kurma. Lalu digugurkan rutaban janiyah, buah rutab. Buah rutab gugur daripada pohon dia dengan karamah diberi pada Siti Maryam. Rutab ni tak ada bulan Disember dengan bulan Januari, tak ada. Maka pelawak sambut hari lahir ni, pelawak tak betul dengan yang sebenarnya berlaku di Palestin. Ini semua orang kaji belaka. Ini sudah berlaku penyelewengan. Apabila Rom yang menganut Kristian nak sesuaikan dengan Rom. Rom ni ialah di Eropah, nak sesuai dengan dia. Dalam masa yang sama, Rom juga menganut agama keberhalaan.
Agama Kristian jadi agama keberhalaan. Dalam gereja penuh dengan patung-patung. Patung Nabi Isa apa ada, patung Siti Maryam apa ada, patung malaikat apa ada. Dia tengok bila malaikat dah tahu buat patung dalam gereja. Kemudian Nabi Isa pula rupa lain-lain. Kalau orang Afrika dia buat hitam Nabi Isa. Nabi Isa orang hitam belah lihat Afrika. Orang negro belah lihat mereka dia buat Nabi Isa kulit serupa macam dia. Nabi Isa orang Palestin, keturunan Bani Israel. Ini berlaku benda-benda yang sepatutnya memberi iktibar yang adil kepada mereka yang mengkaji agama, menyebabkan padri-padri Kristian yang insaf masuk Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah dalam Al-Quranul Karim, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka dilinangi air disebabkan mereka mengetahui kebenaran Al-Quran itu. Ayat ini diturunkan bersempena dengan Nabi suruh sahabat-sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Bila sahabat dia diseksa di Mekah, ramai kena seksa, Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Kerana raja Habasyah ni raja Kristian, Najashi al-Ashab. Dia Kristian, dia adil, dia baik. Berhijrah ke Habasyah kerana tak tahan diseksa di Mekah. Orang yang tak tahan pergi hijrah. Maka pergilah hijrah, 2 kali hijrah. Yang terakhir ni dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, adik-adik Sayyidina Ali, berhijrah ke Habasyah. Di masa itu pemimpin Mekah menghantar 2 orang diplomat, iaitu Amr bin As dan seorang lagi yang dianggap pintar bercakap, untuk berundi dengan Raja Habasyah, minta Raja Habasyah halau orang Islam, jangan benar orang Islam duduk di Habasyah. Tapi Raja Habasyah ni raja yang adil, dia nak siasat dulu. Bila Amr bin As dan rakan dia beritahu Raja Habasyah ada orang Mekah berhijrah, mereka ni meninggalkan agama nenek moyang. Raja Habasyah nak tahu agama nenek moyang ni apa dia. Lalu dia panggil orang Islam yang berhijrah. Kebetulannya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang jadi ketua rombongan. Lalu Raja Habasyah tanya Ja'far, apa dia agama yang kamu ikut ni? Lalu Ja'far menceritakan, kami dahulunya menyembah berhala, kami dahulunya berzina, kami dahulunya makan bangkai, kami dahulunya berperang di antara satu sama lain. Allah Ta'ala mengutuskan kalangan kami seorang Rasul yang mengajar kami menyembah Allah sahaja, tak boleh sembah berhala. Menyuruh kami jangan berzina, haram, keji. Menyuruh kami jangan makan bangkai, bangkai ni keji. Menyuruh kami buat baik, jangan berperang zalim antara satu sama lain. Ini Nabi yang diutuskan oleh Allah, kami beriman kepadanya. Dengan sebab kami beriman, maka kami dihalau. Lalu Raja Habasyah kata, boleh tak membaca mana-mana ayat yang diturunkan kepada Rasul tu. Lalu Ja'far membaca surah Al-Imran, sebagian surah Al-Imran menceritakan berkenaan Nabi Isa alaihissalam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Bandingan Nabi Isa ni macam Nabi Adam. Tuhan jadikan Adam tanpa ayah dan ibu, Tuhan jadikan daripada tanah. Maka Tuhan jadikan Isa daripada tanah juga, dengan firman-Nya kun fayakun. Jadi maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Adapun orang Yahudi kata Siti Maryam berzina, itu jahat, fitnah yang sangat jahat. Maryam seorang yang bersih, yang soleh, yang baik, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, seorang manusia yang bermartabat malaikat, yang taat kepada Allah. Ini Siti Maryam yang Allah Ta'ala pilih untuk melahirkan Nabi Isa bagi menyatakan kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Najashi dengar ayat Quran yang dibaca,
menyebabkan Najasyi dan padri-padri yang ada bersama dengan dia menangis keluar air mata. Kena tahu ini benar, benar sungguh. Lalu masa itu dia pegang tongkat, dia angkat tongkat dia. Jelas dan benarnya macam tongkat yang ada di hadapan mata aku ini. Macam tongkat yang ada di hadapan mata aku ni, kata dia. Betul. Lalu Najasyi menghalau Amr bin As, halau keluar. Hadiah-hadiah yang dihantar untuk dirasuah dipulang balik. Hadiah-hadiah ni pulang balik. Masa itu juga sebahagian rakyat Habasyah memberontak menentang raja dia yang masuk Islam. Lalu Najasyi suruh Ja'far dan orang Islam berlayar ke laut. Jangan duduk, takut dia kalah. Doakan dia menang, takut dia kalah. Kalau kalah, pemberontak ni akan bunuh orang Islam. Kalau dengar dia ni menang, mari balik, kata Najasyi. Itu mengikut riwayat yang disebut dalam sirah yang kita akan baca kemudian, kisahnya yang sangat menarik. Dan Najasyi masuk Islam sebab mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca di hadapannya. Kebangkitan Nabi Muhammad juga adalah berkat dan perkenan Allah akan doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yakni ketika mereka mendirikan Kaabah. Doa itu disebut di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar kepada mereka Alkitab, yakni Quran, dan hikmah kebijaksanaan, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ni dibaca oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah selesai mendirikan Kaabah. Allah Ta'ala suruh Ibrahim mendirikan Kaabah untuk jadi kiblat kepada umat Nabi akhir zaman. Ibrahim dengan bantuan anak dia Ismail mendirikan Kaabah. Setelah Kaabah didirikan, Ibrahim berdoa supaya Tuhan terima apa yang dia buat, supaya Tuhan lantikkan di kalangan zuriat keturunan dia seorang rasul yang diberi pada kitab dan kebijaksanaan yang menyelamatkan manusia. Allah Ta'ala terima doa, dilahirkan daripada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menjadi sunnah Allah bagi memperkenankan doa orang yang saleh. Apatah lagi kalau doa dari Nabi itu, dari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Menjadi sunnah Allah, peraturan Allah, doa orang yang baik Tuhan terima. Dengan sebab itu kita jangan buat main-main ke orang yang baik. Dia sebut dalam hadis, jangan menyakiti orang yang melazimi semaya jemaah subuh. Ada hadis mengatakan demikian. Kerana ini orang yang soleh, walau dia macam mana sekalipun, jangan buat main-main. Kalau dia doa, beratmu. Doa orang yang soleh perkenankan oleh Allah Ta'ala. Jangan buat main-main orang yang soleh. Kita kena buat baik pada orang yang soleh, walaupun dia silap, dia salah apa, maafkan dia, orang yang soleh. Apalagi orang yang soleh tu Nabi-Nabi. Kalau Nabi-Nabi doa dia diperkenankan terus oleh Allah Ta'ala. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Telah sabit di dalam hadis Nabi bahawa baginda pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim wa bushra Isa, rawahu Imam Ahmad rahimahullah. Akulah dari doa Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi sebut aku ni ialah berkat doa Nabi Ibrahim dan berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunya kita akan baca pula bagaimana Allah Ta'ala mendedahkan berita kelahiran Nabi akhir zaman ini melalui ahli-ahli nujum. Bukan saja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, termasuk puak-puak yang pelawak. Puak-puak yang pelawak, yang bohong, Tuhan ajar mereka ni supaya mereka tahu. Ahli-ahli nujum, ahli-ahli bomo-bomo yang berkawan dengan jin dan syaitan, Tuhan dedahkan pada mereka
berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita akan baca supaya mereka sedar dan insaf. Ini adalah berita yang benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah Nabi, Siratun Nabi. Siratun Nabi ialah kitab kerangan sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis Ibnu Hisham, meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Ishaq. Imam Syafi'i kata Ibnu Ishaq ni orang yang paling sahih dalam meriwayatkan sejarah Nabi. Dia banyak riwayat dia tentang sejarah Nabi. Bahawa Rabi'ah bin Nasr, raja negeri Yaman, telah bermimpi dengan suatu mimpi yang menakutkan. Baginda lalu memanggil semua ahli sihir dan ahli nujum di dalam negerinya supaya mentadbirkan mimpi itu. Kedua mereka menasihatkan baginda supaya menceritakan mimpinya kepada dua orang bernama Satih, yang betulnya Satih dengan A, Satih dan Syekh. Satih dan Syekh, betulkan bagi. Kerana nama orang ni dia tidak ada kaedah nahwu, mengikut pendengaran sama'i dalam bahasa Arab. Orang bagi nama dia Satih dan Syekh untuk ditakbirkan, kerana kedua orang itu dianggap boleh mentadbirkannya. Maka baginda pun menghantar utusan menjemput kedua-duanya. Pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala membuka pintu langit dapat dicuri oleh jin dan syaitan yang kafir. Mereka dapat mencuri. Ahli-ahli nujum mendapat maklumat daripada sahabat-sahabat dia, jin yang kabir yang mencuri rahsia langit. Di sinilah Fir'aun yang bermimpi dengan satu mimpi yang menakutkan. Dia panggil ahli-ahli nujum. Ahli nujum beritahu akan zahir seorang lelaki, anak lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengerahkan bala tentera dia, seluruh ejen-ejen dia di seluruh negeri Mesir, membanti perempuan-perempuan yang mengandung. Kalau melahirkan anak lelaki dibunuh, anak perempuan saja dibenarkan, untuk menghalang lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia, iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Nak lawan kekuasaan Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Musa yang dicari itu, dia besarkan istana dia jadi anak akak dia sendiri. Ini atur dia Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan main. Begitulah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja di negeri Yaman, iaitu Rabi'ah bin Nasr, bermimpi dengan satu mimpi yang menakutkan. Lalu dia tanya orang besar dia, ahli-ahli nujum yang ada di Yaman. Lalu mereka mengatakan ada dua orang ahli nujum, ahli takbir mimpi yang sangat bijak kalangan mereka. Seorang nama Satih dan seorang nama Syekh. Apabila Satih dan Syekh tiba, lalu kedua-duanya dipanggil menghadap secara berasingan. Dipanggil menghadap secara berasingan, tak panggil sama, panggil masing-masing. Dan tidak diberitahu apa yang dimimpikan oleh raja. Tak beritahu raja mimpi apa. Ini menunjukkan bagaimana ahli nujum di masa itu dapat mencuri rahsia langit melalui jin. Yang diberitahu hanyalah sekadar menyebutkan bahawa mimpi itu menakutkan. Itu saja. Mimpi menakutkan. Tak royak mimpi apa. Yang pertama dijemput itu ialah Satih. Dia panggil Satih dulu, bukan Satih. Beliau terus mentadbirkannya. Raja kata, aku mimpi yang menakutkan. Lalu Satih ni menyebut dengan, kalau orang Melayu kata bangkitan ahli-ahli nujum, dengan kalimah-kalimah macam syair.
Satih kata ra'aita bukan ra'aitu. Ra'aita humamah kharajat min zulmah fawaqa'at bi ardi tahamah bukan tuhamah, bi ardi tahamah, tu salah bagi tu. Fa aklat minha kull dhati jumjumah, dengan bahasa yang bersaja. Makna dia, tuanku melihat api, tuanku bermimpi melihat api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di tanah berlembah, terus memakan setiap yang hidup. Itu mimpinya, kata dia. Raja Yaman berkata, apa yang engkau katakan sedikit pun tidak salah, betul. Memang aku mimpi begitu. Ini menunjukkan bagaimana ahli nujum ni dapat menceritakan lagi. Malah Nabi kata, kadzibal munajjimuna fa inusadaku. Ahli nujum ni bohong walaupun benar yang dikatakan itu. Ini hadis Nabi. Itu kebetulan. Jangan percaya ke ahli nujum. Itu ilmu Allah Ta'ala. Kerana kita orang Islam, kalau percaya ke ahli nujum, Tuhan tolak pahala semayang 40 hari. Tak boleh syirik, tak boleh percaya ke ahli nujum. Jangan pergi jumpa Tok Nujum, pergi temu Tok Nujum, tanya-tanya dia, lepas tu duduk percaya ke dia, hapus pahala semayang 40 hari. Tu jangan main, termasuk dosa besar. Raja Yaman berkata, apa yang engkau katakan sedikit pun tidak salah, maka apakah takbirnya? Takbirnya apa? Satih menjawab, ahlifu bima bainal harrataini min hanash. Min hanas, bukan hunus, min hanas, baik di atas. La yahbitanna ardakumul habash fala yamlikanna ma fala yamlikunna ma baina abyana ila jarash. Fala yamlikunna, dengan baik depan, ma baina abyana ila jarash. Aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara dua bukit. Sumpah dengan ular. Ni Tok Nujum ni. Bersumpah dengan ular yang ada di bukit. Akan datang ke negeri ini musuh dari Habasyah, dari Afrika. Mereka menakluk di antara Abyan dan Jarash, nama tempat di negeri Yaman. Negeri ini akan diserang oleh musuh. Musuh yang datang dari Afrika, dari Habasyah. Dia akan menakluk di antara Abyan dan Jarash. Raja bertanya, ini adalah suatu bencana, bilakah akan berlaku? Di zaman aku atau kemudian? Bila berlaku perkara ni? Zaman aku ke ataupun banyak tahun lagi? Satih menjawab, la bal ba'dahu bihin akthar min 60 aw 70 yamdina minas sinin. Dia salah saja. Yamdina minas sinin. Tidak, bahkan ianya berlaku selepas beberapa masa. Lebih daripada 60 tahun akan datang atau 70 tahun lagi, kata dia. Berlaku selepas beberapa tahun. Berlalu selepas beberapa tahun, kata dia. Berlalu selepas, yamdina minas sinin, berlalu selepas beberapa tahun. Raja bertanya lagi, adakah penjajahannya selama-lama atau akan tamat? Adakah penceroboh yang datang dari Habasyah ni akan menakluk Yaman selama-lama? Satih menjawab, la bal yanqata'u li bid'in wa sab'in minas sinin thumma yuqtaluna wa yukhrajuna minha haribin. Kata dia, tidak, bahkan penaklukan mereka akan tamat setelah berlalu di antara 73 tahun hingga 79 tahun. Kemudian mereka diperangi dan dihalau keluar. Raja bertanya, siapa pula yang memerintah selepas itu? Siapa yang memerintah lepas itu? Satih menjawab, yalihi Iramu bin Yazan yakhruju alaihim min Adan fala yatruku ahadan minhum bil Yaman. Yang memerintahnya ialah Iram, bukan Aram, Iram bin Yazan, nama raja Yaman zaman dulu. Iram bin Yazan. Dia keluar menyeberang dari Adan, tidak seorang pun yang tidak bersamanya dari penduduk Yaman.
Penduduk Yaman semua menyokong dia, menyerang Habasyah. Dibebaskan. Raja bertanya lagi, pemerintahannya berkekalan atau berakhir juga? Bagaimana dengan pemerintahan Raja Iram bin Di Yazan ini? Berakhir ataupun tidak? Satih menjawab, bal yang qata', bukan berakhir juga. Kerajaan dia berakhir juga. Raja bertanya, siapa yang mengalahkannya? Siapa yang mengalahkannya? Satih menjawab, Nabiyyun zaki ya'tihi al-wahyu minal adi. Minal adi, bukan minal ula, minal adi. Nabi yang bijak, datang kepadanya wahyu dari Tuhan yang maha tinggi. Menceritakan zahir Nabi akhir zaman. Ini. Maknanya jin-jin tahu rahsia kelahiran Nabi akhir zaman. Itu poin daripada cerita ni. Di mana ahli nujum diberitahu oleh Allah Ta'ala akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyun zaki ya'tihi al-wahyu minal ali. Nabi yang bijak, datang kepadanya wahyu dari Tuhan yang maha mulia. Bijaknya Nabi ini dilahirkan di Mekah, negeri yang tak ada sekolah, tak ada tempat belajar, buta huruf. Dia beri Quran, mukjizat ilmu. Untuk menyatakan Quran adalah mukjizat ilmu, bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan rekaan Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Adapun orang lain, kalau nak ilmu kena belajar, kena tahu baca dan menulis. Nabi tidak. Secara wahyu. Raja bertanya, Nabi ini dari kalangan siapa? Nabi dari kalangan siapa? Satih menjawab, rajulun min waladi Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr, yakunul maliku fi qaumihi ila akhir ad-dahr. Seorang lelaki dari keturunan Ghalib bukan Ghalab, Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr, yang memerintah kaumnya sehingga akhir zaman. Raja itu bertanya, adakah zaman itu ada akhirnya? Raja tanya, dunia ni ada akhir ke? Zaman ni ada akhir? Satih menjawab, na'am. Yawma yujma'u fihi al-awwaluna wal-akhirun, yas'adu fihi al-muhsinuna wa yashqa fihi al-musi'un. Kata dia, ya, hari yang dihimpunkan padanya orang yang dahulu dan kemudian. Berbahagialah padanya orang-orang yang baik, dan celakalah padanya orang-orang yang jahat. Itu hari kiamat. Tuhan beritahu kepada mereka adanya hari kiamat. Masa itu tak ada Nabi, tak ada Rasul. Boleh jadi Tuhan ampunkan dosa mereka. Ahli nujum ni kafir lah, tapi tak ada Nabi, tak ada Rasul. Dia percaya pada hari kiamat. Menunjukkan bercampur aduk di antara iman dan kufur. Hari kiamat percaya, ke jin pun percaya juga. Percaya ke jin, lebih pada Tuhan, macam Tuhan juga. Raja bertanya, adakah benar apa yang engkau ceritakan itu? Awak cerita ni betul ke? Raja kata. Satih menjawab, na'am wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi id attasaq innama anba'tuka al-haq. Ya, demi cahaya kemerahan dan gelap, demi waktu subuh apabila menjelang tiba, sesungguhnya apa yang daku ceritakan itu adalah benar, kata dia. Ini ahli nujum yang pertama. Kemudian dijemput pula Syekh, ahli nujum yang kedua, dipanggil. Sebabnya ada riwayat ini, Tuhan beri keistimewaan kepada orang Arab, kuat ingatan. Ini istimewa orang Arab. Orang Arab, orang Asia Tengah, tempat Bukhari, tempat Muslim ni, Tuhan beri keistimewaan mereka, kuat ingatan. Bila dengar sekali, boleh ingat selalu. Tuhan jadikan begitu. Orang zaman dulu ramai jenis macam ni. Sekarang ni dia jarang ada juga. Dia dengar sekali, dia boleh hafal. Ini. Dengan sebab itulah riwayat-riwayat ni boleh dicatat oleh para ulama. Kerana mereka yang mendengarnya, dia hafal. Dan tulis pada tulang dan belulang. Setengah mereka tulis pada tulang dan belulang. Masa itu tak ada kertas. Dijemput Syekh. Apabila diminta pendapatnya, beliau terus berkata, panggil orang yang kedua, majlis berasingan. Hak yang pertama keluar, Satih tadi panggil Syekh pula. Tanya dia, beliau terus berkata, na'am ra'aita humamah kharajat min zulmah fawqa'at baina rawdatin wa akmah akalat minha kulla dhati nasamah.
Dengan perkataan yang lain bersajak juga. Tuanku melihat api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di antara kebun dan bukit. Ia memakan segala yang bernyawa. Maksudnya lebih kurang dengan yang pertama tadi. Tuanku mimpi ada api datang memakan segala tumbuh-tumbuhan. Raja bertanya, betul itulah mimpiku. Apakah takbirnya? Takbir dia apa? Syekh menjawab, wa ahlifu bima bainal harratain min insan la yanzilanna ardakumus sudan fala yaghliban ala kulli tiflatin albanan wa la yumakkananna ma baina abyana ila najran. Dengan apa yang ada di antara bukit di kalangan manusia, bersumpah dengan manusia. Kalau tadi bersumpah dengan ular, ini bersumpah manusia. Demi sesungguhnya aku akan datang, bukan aku akan datang menyerang negeri ini oleh orang-orang dari Sudan, bukan Habasyah. Mereka juga. Sudan dengan Habasyah ni dekat-dekat. Dekat-dekat negeri Tula zaman dulu. Mereka menguasai semuanya. Mereka memerintah di antara Abyan dan Najran, iaitulah negeri Yaman juga. Raja berkata, demi bapamu wahai Syekh, sesungguhnya menakutkan. Bilakah ianya akan berlaku? Adakah di zaman ini atau kemudian? Syekh menjawab, la bal ba'dahu bi zaman thumma yantanqidukum minhum dushan wa yudhiquhum ashaddal hawan. Tidak, bahkan kemudian daripadanya beberapa zaman kemudian diselamatkan oleh seorang bangsawan yang akan mengenakan mereka itu dengan kehinaan dan seburuk-buruknya. Pemerintahan puak-puak Afrika ini tak lama akan datang satu kumpulan mengalahkan mereka. Raja bertanya, siapakah bangsawan itu? Siapa bangsawan itu? Syekh menjawab, gulamun laisa binaniyyin wala mudnin yakhruju alaihim min baiti dhi yazan fala yatruku ahadan minhum bil yaman. Seorang yang sederhana, dilahirkan dari keluarga Diyazan juga. Seorang pun tidak ditinggalkan dari negeri Yaman. Ini supaya menyertainya. Orang Yaman mengikuti dia dan menyerang puak-puak Sudan Habasyah ni. Raja bertanya, adakah pemerintahannya akan berkekalan atau akan hilang? Pemerintahan ni akan kekal ke hilang? Syekh menjawab, bal yanqata'i bi rasulin mursal ya'ti bil haqqi wal adl min ahli ad-din wal fadl yakunul maliku fi qaumihi ila yaumil fasal. Maknanya dia bahkan kerajaannya akan hilang dengan kedatangan rasul yang diutuskan membawa kebenaran dan keadilan dari kalangan ahli agama dan kemuliaan, memerintah untuk kaumnya sehingga hari pembalasan, hari kiamat juga. Ini dia. Raja bertanya, apakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu apa dia? Syekh menjawab, tujza fihi al-wulah wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat yasma'u fiha al-ahya'u wal amwat wa jama'a fihi bainan nasi lil miqat yakunu fihi liman ittaqal fawz wal khairat. Kata dia, bersajak dia punya ayat. Pada hari itu akan dibalas, hari kiamat itu akan dibalas segala orang yang memerintah. Orang yang memerintah akan dibalas kalau zalim. Diseru padanya dengan seruan-seruan dari langit, mendengar padanya oleh segala yang hidup dan segala yang mati. Dikumpulkan manusia pada suatu hari yang ditetapkan, di mana orang yang memelihara dirinya beroleh kemenangan dan segala balasan yang baik. Raja bertanya, adakah yang kamu nyatakan itu benar? Awak mau cerita itu betul ke? Raja tanya, Raja yang tanya. Syekh menjawab, ay wa rabbis samai wal ard wa ma bainahuma min raf'in wa khafad innama anba'tuka bihi al-haq ma fihi amat. Demi Tuhan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya dari yang tinggi dan yang rendah, sesungguhnya apa yang aku cerita itu adalah benar, tiada padanya keraguan. Min amat ni dengan makna syak, ragu dalam bahasa Himyar. Di mana dia ucap dalam lughah Himyar, lughah orang Arab Himyar. Amat dengan makna syak, dengan tak ragu lagi apa yang katanya. Semenanjung Arab dan bangsanya menjadi tempat pilihan.
Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad daripada semenanjung Arab, daripada bangsa Arab. Mengapa tak pilih di China, tak pilih di Eropah, tak pilih di Amerika, tak pilih di Jepun, tak pilih di alam Melayu? Tuhan pilih di semenanjung tanah Arab. Apa hikmat? Menjadi hikmat yang besar di mana hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Kenapa semenanjung tanah Arab menjadi pilihan? Kalau direnung sedalam-dalamnya, di sana tempatnya adalah paling strategik. Kerana ianya jauh dari negeri-negeri yang diasas di atas tamadun melulu. Malahan ianya pernah dikuasai oleh dua kuasa besar dunia. Di timurnya Parsi mendekati di baratnya Rom. Bumi Mekah agak terpencil dari dibanjiri oleh pengaruh-pengaruh luar. Walaupun bangsa Arab berada dalam keadaan jahiliah, tetapi berada di dalam kekosongan fikrah yang lebih mudah diisi dengan suatu pembaharuan. Jahil mereka tidak berlapis-lapis, otak mereka mudah dibersihkan, dan bumi mereka amat sesuai untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Keadaan mereka yang hidup di padang pasir itu melahirkan kekuatan hati bagi merempuh perjuangan yang besar. Justru itu pilihan dari Tuhan semesta alam itu amat kena pada tempat dan orangnya. Hal ini tentulah berlainan pula dengan orang-orang yang telah berilmu dan bertamadun. Jahil mereka jahil murakab, cerdik tapi jahil. Arab ni jahil bodoh, mudah diajar, dan payah diubat. Jahil murakab ni, sesungguhnya keadaan mereka tidak boleh menjadi mukaddimah pembukaan berdakwah risalah akhir zaman, yang didakwahnya untuk seluruh manusia di sepanjang zaman dan semua tempat. Sudah tentu cabarannya setempal dengan maudhu' dakwah, orang-orang didakwah dan perkembangan mereka dalam segala aspek, segala segi. Menjadi hikmah yang besar di mana Allah telah menjadikan Kaabah sejak awal dari bumi Mekah dibina oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ketika Mekah tiada berpenghuni seorang pun. Juga menjadi hikmat besar pula di mana bahasa Arab menjadi bahasa agama akhir zaman. Justru kekayaan dan keindahan bahasanya tidak boleh diatasi oleh bahasa-bahasa lain di dunia ini. Sebabnya kalau kita tengok dalam peta dunia, Tuhan jadikan semenanjung tanah Arab ni macam hati, macam rupa hati lebih kurang. Tanah dia, kita tengok dalam peta dunia, menjadi penyambung kepada 3 benua besar kawasan itu: benua Asia, benua Afrika dan Eropah. Benua yang paling ramai manusia, benua yang ada tamadun. Tamadunnya banyak, tamadun kebendaan, tamadun ilmu, cerdik, itu tamadunnya. Sama ada tamadun ilmu golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian yang duduk di Palestin. Berkembang di utara Afrika dan Asia Tengah dan sebahagian Eropah. Tamadun kerajaannya Parsi, Rom, China dan India, termasuk Mesir. Tamadun kebendaan, kekayaan dan kemewahan. Di mana tamadun dibina di atas jahiliah. Manusia mendirikan bangunan, mendirikan benda, memuja benda, lupa pada Allah Ta'ala. Tuhan menjadikan mereka. Maka Allah Ta'ala pilih Mekah. Wadin ghairi zara'in, wadin ghairi di zara'in, lembah yang tidak ada air, yang tidak ada tanaman. Nak tanam tak boleh, binatang tak boleh hidup. Itulah bumi yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya Nabi Ibrahim menghantar puteranya Ismail bersama ibu Ismail Hajar. Dia letakkan di situ untuk dilahirkan zuriat keturunan daripada bangsa Arab yang datang dari Yaman. Dianggap sebagai negeri yang paling bersih penduduknya daripada negeri-negeri yang lain. Datang ke situ, berkahwin perempuan daripada Arab, Jurhum, yang datang dari Yaman dengan Ismail. Maka melahirkan zuriat yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Ismail diperintah mendirikan Kaabah.
mendirikan Kaabah. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan mukjizat, keluar air Zam-Zam. Air Zam-Zam untuk minum sementara waktu dan berkat. Tak cukup dengan air saja. Dengan air tak cukup. Terpaksa kena cari makanan. Makanan dan cari pakaian. Itu keperluan hidup manusia. Sumber makanan tak ada di situ. Pertanian tak ada di situ. Sumber pakaian, buat kain pun tak ada di situ. Kena ada kapal, dia pun tak ada di tanah di situ. Memaksakan mereka keluar untuk berniaga. Berniaga di Yaman dan berniaga di Syam. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini ayat yang sangat penting. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Menjadi adat kepada Quraisy. Mereka musafir ke Yaman di musim sejuk. Dan musafir di Syam di musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman, udaranya tidak sepanas di negeri Arab. Musim sejuknya. Kemudian di musim panas mereka pergi ke Syam. Syam ni negeri sejuk, masa musim panas agak tidak panas sangat. Di mana Yaman adalah pengkalan peniaga-peniaga yang datang dari timur, dari China, dari Parsi, dari India. Syam adalah pengkalan peniaga-peniaga yang datang dari barat, utara Afrika dan Asia Tengah. Mereka berulang-alik untuk cari barang, cari makanan, cari pakaian di negeri Yaman, kemudian balik ke Mekah, pergi ke Syam pula. Balik ke Mekah, Tuhan jadikan doa Ibrahim alaihissalam. Mereka rindu pada Mekah, sayang nak tinggal Mekah. Ini doa Nabi Ibrahim. Mereka pergi meniaga, tinggal ke Mekah kena balik. Sama ada ke Syam atau Yaman, Tuhan jadikan begitu. Maka Mekah menghimpunkan barang-barang daripada timur dan barat. Barang timur dan barat. Mereka boleh hidup dengan maju, dengan kuat, dengan gagah. Di sinilah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu daripada langit. Kerana ilmu daripada bumi sudah mengarut. Maka orang Arab yang kosong jiwanya, jiwa dia kosong, ingatan dia kuat. Oleh kerana dia berjalan ke timur dan ke barat, semangat dia kuat. Mencari kerja, mencari makan. Sanggup menghadapi kesusahan di padang pasir. Menghadapi kelaparan, menghadapi penderitaan sebelum dapat barang ini. Daripada bangsa inilah Allah Ta'ala lahirkan generasi pertama bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah mereka Islam, mereka mengembangkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kita fikirlah bagaimana mereka yang berdakwah bawa Islam ke sini. Masa itu tak ada kapal terbang, semata-mata bawa Islam. Berniaga, tinggal anak bini di negeri dia, mari di sini, mati di sini, berkahwin di sini pula. Ini satu pengorbanan yang sangat besar. Adakah kita sanggup macam tu? Ini bukan kerja yang mudah. Ini kerja mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Inilah hikmat mengapa Allah Ta'ala pilih semenanjung tanah Arab menjadi tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Kita kena faham. Jangan dekirilah kita tak layak. Orang Melayu tak layak, orang Jepun tak layak, Cina tak layak, orang putih tak layak. Yang layaknya orang Arab dengan kekuatan roh yang ada, kekuatan yang jasad, keberanian yang ada pada mereka. Dengan keberanian itu, dengan pedang yang panjang sebelah bahu, mereka menghadapi kuasa besar Parsi dan Rom, menjatuhkan Parsi dan Rom. Dengan kekuatan iman, kekuatan akhlak, kekuatan amal soleh yang diajar oleh Islam. Ini dia hikmah yang kita kena sedar. Wallahu a'lam.